Pergaulan bebas merupakan perilaku negatif yang menyimpang aturan dan dikarenakan adanya pergaulan yang salah. Beberapa penyebab pergaulan bebas seperti kegagalan remaja menyerap norma agama dan norma Pancasila. Sikap mental yang tidak sehat dapat menimbulkan emosi yang berlebihan, perasaan sedih, pikiran stres, gangguan depresi, mudah cemas, dan halusinasi. Keluarga yang tidak harmonis juga menyebabkan psikis anak dapat terganggu, dan hal ini membuat anak mencari kebahagiaannya sendiri dibandingkan di dalam rumah, dan pada akhirnya anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki beberapa jenis. Contohnya seperti seks bebas, tawuran antar pelajar, narkoba dan merokok, dan juga clubbing. Lalu, bagaimana dampaknya? Ketergantungan obat. Hal ini dapat memicu kematian yang diawali mencoba-coba sampai akhirnya ketagihan. Adanya seks bebas. Kesehatan semakin menurun karena adanya seks bebas yang dapat menimbulkan penyakit seperti virus HIV. Beberapa gejala HIV seperti tubuh menjadi mudah lelah, berat badan menjadi semakin menurun, dan bahkan munculnya ruang pada kulit. Dan seseorang yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan cenderung malas untuk meraih prestasi, dan prestasinya pun akan semakin menurun. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Bersikap jujur dan selalu berpikir optimis. Memiliki kegiatan yang sehat dan positif. Bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Memperbanyak membaca buku supaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan mengurangi menonton acara yang tidak baik, seperti mengurangi acara yang mengandung unsur kekerasan maupun pornografi. Itulah cara mengatasi pergaulan bebas yang sudah banyak menimpa remaja, khususnya di Indonesia sendiri. Ayo hidup sehat dan katakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arash Muhammad bin Zainuddin. Nombor kad matrik 10 DPN 18F2036. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan tajuk pembintangan kami, iaitu isu pergaulan bebas di kalangan pelajar lelaki dan perempuan di institusi pengajian tinggi. Saya mulakan dengan pendahuluan. Umum kita mengetahui bahawa masalah atau isu pergaulan bebas ini di kalangan pelajar-pelajar IPT bukanlah satu penerimaan yang baru bagi masyarakat di negara kita. Isu ini terlebih lagi memberi kesan dalam masyarakat Islam kerana pelajar-pelajar beragama Islam yang menjadi tunggak kepada isu ini. Seperti mana yang kita ketahui dan pelajari, pergaulan bebas ini dapat memberi impak yang besar dan negatif kerana pergaulan bebas yang tidak mempunyai batas akan menjerumus ke arah zina dan maksiat, di mana masing-masing tidak boleh menahan nafsu akibat godaan syaitan dan iman yang tidak kuat. Seterusnya, apabila berlakunya perkara yang tidak diingini seperti saya sebut tadi, akanlah berlaku masalah-masalah yang lain seperti hamil sebelum nikah dan juga kes pembuangan bayi. Akhir sekali, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan ini dilihat akan menjadi penyumbang kepada masalah akhlak yang boleh menjatuhkan imej sesebuah IPT di atas perbuatan mereka. Okey, yang seterusnya saya akan menjelaskan mengenai maklumat penghasilan projek. Yang pertama, lokasi yang ditetapkan adalah di rumah kerana berikutan dengan suasana COVID pada masa kini yang masih menular dan tidak masih lagi berkurang. Jadi kami tidak boleh membuat penyelidikan di luar. Jadi kami hanya melakukan penyelidikan dengan research, mencari isu-isu yang berkaitan dan juga mencari isi-isi yang boleh dihuraikan dan memberi penjelasan mengenai isu tersebut. Okey, bagi peralatan pula, seperti mana yang kita tahu, untuk menghasilkan sesebuah projek ataupun sesebuah video, mestilah kita mempunyai alatan telekomunikasi seperti laptop, telefon bimbit dan juga mempunyai jaringan wifi yang kuat untuk mengedit data. Aplikasi yang digunakan oleh kami untuk mengedit video ini adalah menggunakan aplikasi yang bernama CapCut. Durasi yang diambil untuk menghasilkan projek ini adalah 3 minggu. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Farhana. Okey, nama saya Amirul Hazim bin Azmi. Nombor kad matrik 10 DPM 18F2032 akan menerangkan mengenai
pengalaman dalam menghasilkan video yang bertajuk pergaulan bebas atau masalah pergaulan bebas di kalangan pelajar-pelajar di IPT. Okey, saya ada 4 pengalaman yang ingin saya terangkan di dalam video ini. Yang pertama ialah kami menghasilkan video ini di rumah. Okey, semua sedia maklum bahawa negara kita sekarang sedang dilanda COVID-19, pandemik COVID-19 yang menyebabkan pelajar-pelajar politeknik seberang perai tidak dilupakan dengan IPT yang lain, sama ada kerajaan atau swasta, untuk pulang ke rumah ataupun stay at home dalam melakukan sebarang kelas ataupun sebarang pembelajaran di dalam online sahaja. Jadi sejak dari awal pandemik COVID-19 berlaku, kami terpaksa duduk di rumah dan belajar serta membuat segala tugasan yang diberikan oleh pesara secara atas talian ataupun maya. Dan ianya merupakan satu pengalaman yang tidak dikatakan baru, tetapi kami sudah melaluinya sejak kami semester 3 lagi, sekarang kami semester 5. Jadi jadi pengalaman ini tidaklah terlalu baru untuk kami, tetapi ianya adalah satu pengalaman baru daripada sebelum ni yang kami buat video secara bersemuka dengan rakan-rakan yang lain dalam menghasilkan video. Jadi kali ini kami menghasilkan video hanya dari rumah sahaja, dan kami hanya akan gabungkan video-video dari ahli-ahli yang lain menjadi satu video yang panjang dengan menggunakan aplikasi video yang sedia ada. Untuk pengalaman yang kedua pula adalah dalam kami mencari bahan-bahan rujukan di internet. Okey, selama kami mencari bahan-bahan rujukan di internet, kami mendapati bahawa terlalu banyak artikel ataupun bahan sokongan yang berkaitan dengan permasalahan pergaulan bebas ataupun kesan daripada berlakunya pergaulan bebas di antara pelajar di IPT. Dan dalam masa yang sama kami berasa amat kecewa dan menduga cita kerana perkara ini berlaku pada setiap hari, setiap minggu maupun setiap tahun, kerana perkara ini tidak dibendung dengan berkesan dan efisien. Dan ini merupakan satu pengalaman yang amat berguna untuk buat kami, kerana ini memberi pengajaran kepada kami mengenai kesan permasalahan pergaulan bebas dan juga apakah dia punya kesan jangka masa panjang. Poin yang terakhir dalam pengalaman menghasilkan video ini adalah kami mendapat pengetahuan yang jelas mengenai permasalahan pergaulan bebas di kalangan pelajar IPT. Selama kami melakukan kajian mengenai tajuk ini, setelah kami membuat ataupun mencari bahan-bahan kajian ataupun rujukan di internet, setelah membuat borang kaji selidik dan memberi borang tersebut untuk pelajar-pelajar lain untuk menjawab, kami telah mendapat satu jawapan mengenai permasalahan pergaulan bebas ini, di mana mereka mengatakan bahawa permasalahan ini tidak seharusnya berlaku di dalam IPT kerana ianya akan memberi kesan jangka masa yang amat buruk kepada siapa-siapa saja yang melakukan perkara ini. Kerana dari berlakunya pergaulan bebas, ianya akan mengundang kepada permasalahan-permasalahan yang lain yang kita tidak ingin berlaku. Jadi dengan itu, ianya telah memberi pengalaman yang amat berguna untuk kami dalam menyiapkan video yang bertajuk permasalahan pergaulan bebas di kalangan pelajar IPT. Sekian, terima kasih. Saya Fibi Muhammad Sofian, nombor metik saya 10 DPM 18F2019. Saya akan menceritakan tentang cabaran yang dihadapi ketika menghasilkan video. Yang pertama adalah rangkaian internet yang kurang baik. Rangkaian internet yang kurang baik ini menyebabkan ada setengah ahli kumpulan mengalami masalah ketika proses menghasilkan video dan terpaksa melakukan video berulang kali. Ada setengah yang mengalami masalah lag atau hang dan menyebabkan terpaksa kita memulakan video daripada awal. Yang kedua adalah mengedit dan menghasilkan video. Kemahiran mengedit dan menghasilkan video sangatlah diperlukan bagi menghasilkan video berserta kualiti yang baik. Ia juga bergantung kepada kreativiti ahli kumpulan. Jika kita tidak mempunyai kreativiti atau skill yang kurang baik untuk menghasilkan video, ia juga adalah satu cabaran untuk kami untuk menghasilkan video yang baik. Yang ketiga adalah masa yang sangat singkat bagi menghasilkan video. Ketika proses melakukan video dijalankan
Dengan tempoh masa yang diberikan amatlah singkat, menyebabkan setengah ahli kumpulan terpaksa meringkaskan poin yang ingin dijelaskan dan menyebabkan ada setengah poin yang diberikan kurang jelas. Yang keempat adalah gangguan bunyi atau suara semasa menghasilkan video. Setengah ahli kumpulan mempunyai masalah suara tersekat, mungkin juga disebabkan oleh line, dan juga ada yang mengalami masalah suara menjadi perlahan, menyebabkan penyampaian yang ingin dijelaskan kurang jelas didengari. Itu juga adalah cabaran kepada ahli kumpulan kami untuk dalam menghasilkan video. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Cik Halim, nama matrik 10 DPM 18F2083. Dalam video ini saya akan memberikan atau membentangkan beberapa pengejaran yang boleh saya kongsikan daripada video pergaulan bebas tersebut. Dalam video tersebut saya telah mendapat beberapa pengejaran yang saya dapat kongsikan, iaitu pergaulan bebas ini bukanlah satu aktiviti yang memberikan kebaikan atau mendatangkan kesan yang positif kepada individu ataupun siapa sahaja, tapi ianya memberikan banyak kesan negatif kepada mereka kerana pergaulan bebas ini akan mendatangkan berbagai aktiviti yang tidak sepatutnya berlaku, contohnya maksiat. Seterusnya adalah semua pihak perlulah bekerjasama untuk memainkan peranan mereka sebaik-baiknya, kerana jika aktiviti pergaulan bebas ini tidak dibendung, kita akan dapat masalah yang lebih besar, iaitu apabila aktiviti ini berlangsung, remaja-remaja ataupun anak-anak yang akan datang akan mudah terikut dengan perbuatan pergaulan bebas tersebut. Jadi sebagai orang tua, kita perlulah mendidik mereka supaya lebih berhati-hati dalam pergaulan. Pengajaran yang kedua pula ialah sebagai ibu bapa, kita perlulah memberikan didikan agama yang secukupnya dan mendidik anak supaya tidak terpengaruh dengan perbuatan aktiviti seperti pergaulan bebas ini, kerana ia akan mengundangkan berbagai aktiviti negatif seperti maksiat, dan hasilnya akan berlakunya kesan ataupun satu berita pembuangan bayi. Jadi kita perlulah mengelakkan anak-anak supaya mereka tidak terjebak, dan kita perlulah mendidik mereka supaya mereka mengetahui kesan yang akan terjadi jika mereka melakukan aktiviti pergaulan bebas ini. Kita juga seharusnya memberitahu ataupun memberikan mereka ilmu bahawa jika pergaulan bebas ini berlaku, ia akan memberikan kesan, dan pergaulan bebas ini adalah satu perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Seterusnya adalah pergaulan bebas ini akan memberikan impak negatif kepada mereka jika mereka melakukan aktiviti pergaulan bebas ini. Selain itu, ia juga akan memberikan impak yang negatif kepada masyarakat, kepada individu, kepada negara, kerana perbuatan mereka ini adalah satu perbuatan yang tidak disuruh di dalam agama dan salah di sisi undang-undang. Seterusnya adalah sebagai umat Islam, kita perlulah mengetahui batas-batas dalam pergaulan, kerana jika kita tidak mengambil berat tentang larangan yang telah ditetapkan dalam agama, kita akan mudah hanyut dengan keseronokan dunia. Jadi sebagai seorang Muslim, kita perlulah mengetahui sejauh manakah pergaulan bebas itu yang kita boleh lakukan. Jadi kesimpulannya, pergaulan bebas ini tidak akan terjadi sekiranya semua pihak berganding bahu ataupun membanting tulang mencegah aktiviti ini daripada berluasa dan sifat pentingkan diri sendiri dalam diri mereka. Jadi sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada pencara Puan Farhana. Nama saya Divya Darshini Mugundan. Nombor matrik saya adalah 10 DPM 18F2061. Hari ini saya ingin membentangkan tentang 3 isu semasa pergaulan bebas dalam kalangan pelajar IPT. Isu pertama adalah statistik pergaulan bebas di Malaysia semakin meningkat pada tahun 2012 hingga 2013. Sinopsis bagi isu ini adalah terdapat perkhidmatan kaunseling disediakan di semua IPT, Politeknik dan College Community bagi menangani isu tersebut. Pergaulan bebas dan hubungan seks tanpa nikah amat menular dan serius dalam kalangan pelajar. Oleh itu, pergaulan bebas ini menyebabkan remaja kehilangan sikap dan sopan dan hanya mengikuti zaman serta mengambil keputusan untuk berpasangan. Cara mengatasi isu tersebut adalah hubungan yang berkualiti dan dipercayai dengan ahli keluarga dan guru-guru. Remaja amat memerlukan hubungan yang berkualiti dan dipercayai dengan ahli keluarga dan guru-guru. Apabila hubungan tersebut dapat disemai, maka remaja akan memilih untuk berkongsi setiap suka dan dukanya serta tidak memerlukan individu lain bagi mengisi kekosongan emosinya.
Cara kedua adalah elakkan berpasangan. Sebagai individu yang masih muda, remaja tidak mampu untuk melakukan pelbagai perkara besar dalam satu masa. Sebagai contoh, mempunyai teman wanita atau teman lelaki akan menyebabkan pemikiran remaja banyak tertumpu kepada hubungan tersebut, sekaligus mengurangkan tumpuan kepada pelajaran. Selain itu, dibimbangi juga hubungan tersebut sampai ke peringkat yang melampau batas pergaulan seperti hubungan seks luar nikah serta mengandung. Sinopsis isu kedua adalah seorang pelajar institusi pengajian tinggi IPT iaitu Ratina Rahmat yang berumur 21 tahun tidak mengaku bersalah atas tuduhan membuang bayi di tong sampah di Hospital Melaka. Hospital Melaka namun tiada mempunyai sebarang pengakuan direkodkan atas tertuduh. Mengikut pertuduhan pelajar tersebut telah membunyikan kelahiran dengan membuang mayat bayi lelaki secara sulit di dalam tandas perempuan Wad Kecemasan Hospital Melaka pada 17 Ogos antara pukul 2.30 tengah malam hingga 3 malam. Cara mengatasi isu tersebut adalah mendidik agama. Kurang didikan agama juga dikenal pasti antara menyumbang kepada anak muda hilang arah haluan dalam kehidupan sehingga terjerumus dalam gejala negatif seperti pergaulan bebas dan seks rambang. Cara kedua adalah menjalankan kempen kesedaran. Kementerian dan agensi berkaitan juga perlu melipat gandakan usaha dan menjalankan kempen kesedaran berkaitan gejala pembuangan bayi menerusi pelbagai platform supaya tidak mengikut lunas agama serta nilai moral masyarakat. Sinopsis isu ketiga adalah kes tersebut adalah seorang pelajar institusi pengajian tinggi IPT dihadapkan Mahkamah Magistrat atas tuduhan pembuangan bayi perempuan yang baru dilahirkan di sebuah stesen minyak. Pelajar yang dituduhan bernama Nur Azian Khalid yang berumur 22 tahun yang masih bujang mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan kepadanya di hadapan magistrat. Pertuduhan tersebut dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Cara mengatasi isu ini adalah peranan pihak berkuasa dan badan NGO. Peranan pihak berkuasa dan badan-badan NGO adalah mengatasi kemelutan pembuangan bayi. Pihak berkuasa terutama pihak polis haruslah membanteras pengedaran bahan-bahan lucah daripada tatapan anggota masyarakat terutama golongan remaja. Selain itu, pihak polis juga perlu tegas mengenakan hukuman yang setimpal kepada mereka yang bersalah di penjara seumur hidup. Oleh itu, mereka akan berhati-hati semasa bergaul dan mengelakkan hubungan yang melampau batasan agama. Cara kedua adalah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak dari segi saksian mereka. Institusi kekeluargaan iaitu peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak dari segi saksian mereka. Ibu bapa merupakan insan yang mempunyai hubungan paling rapat dengan anak-anak. Anak-anak merupakan kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkan kain putih itu. Seharusnya ibu bapa menjadi insan yang paling rapat dan anak-anak terutama remaja di samping mengambil tahu pergerakan mereka setiap masa. Contohnya dengan siapa mereka keluar, ke mana mereka keluar dan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Itu sahaja daripada saya. Bagi rumusan yang saya boleh rungkaikan daripada video ini ialah hati ini adalah punca daripada segala perbuatan dan juga sifat-sifat manusia yang tercela. Individu yang berdampingan dengan perbuatan maksiat dan zina adalah manusia yang memiliki hati yang kotor, rosak dan mati. Sekiranya kita mempunyai hati yang kotor, semestinya kita mudah tergoda dengan godaan syaitan dan akan menjerumus ke arah kemaksiatan. Seterusnya, pergaulan bebas ini lebih banyak cenderung ke arah keburukan daripada memberi kebaikan. Oleh hanya demikian, semua pihak haruslah menjadi penanda aras ataupun tunggak supaya isu ini dapat dikurangkan dari semasa ke semasa bagi menjaga martabat orang Islam dan masyarakat Islam. Hal ini adalah untuk mengelakkan perkara yang mungkar daripada terus berleluasa sehingga boleh mencemarkan imej Malaysia dan juga IPT di Malaysia sebagai sebuah negara Islam terkemuka di dunia. Okey, bagi pendapat saya, isu pergaulan bebas ini amatlah perlu dititik beratkan bagi semua pihak supaya mengambil inisiatif ataupun bertanggungjawab demi menangani masalah ini. Hal ini kerana seperti mana yang telah diperjelaskan di dalam video ini memberi banyak impak yang negatif kepada individu-individu yang terlibat. Jadi saya berharap semua pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi menjaga pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang harus mempunyai batas pergaulan. Oleh itu, saya berharap pihak yang berwajib seperti pensyarah-pensyarah di institusi pengajian tinggi mengambil tindakan ataupun memberi teguran kepada pelajar-pelajar yang terlibat di dalam isu ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.